Setiap Muslim pastinya berasa amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Begitulah saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Mereka juga berhak untuk menikmatinya bersama. Namun begitu, pada saat ini, mereka diuji dengan kehidupan yang amat sukar. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan pada tahun ini melalui kempen Ramadan Bersama Palestin, Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin. Ingat, sedekah yang paling utama ialah sedekah di bulan Ramadan. Itu dia, Alhamdulillah, itu dia Aman Palestin, antara sukarelawan yang saya kagumi banyak pengorbanan yang mereka lakukan demi ummah. InsyaAllah hari ini kita akan berbicarakan mengenai meriah Ramadan di Palestin, Syria dan Yaman. Dan bersama dengan diri sekarang ni di studio kita ada selaku pengurus media dan dokumentasi Aman Palestin, iaitu Ustaz Ismail Muhammad Jufri. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, kita tengok visual tadi kan Ustaz. Saya difahamkan Ustaz baru sahaja selesai melaksanakan misi Ramadan bersama Syria. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami yang tak sampai ke sana apa sebenarnya yang berlaku di keadaan di sana. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah pada 29 Mac sehingga ke 8 April yang lepas, alhamdulillah Aman Palestin telah menghantar satu misi sukarelawan ke Syria dalam kempen Ramadan Bersama Palestin, Syria dan Yaman. Tenaga lebih kurang dalam 6 orang dan ada dua objektif kita ke sana. Yang pertama adalah untuk kita sampaikan amanah rakyat Malaysia, untuk kita sampaikan bantuan sempena bulan Ramadan. Dan kita telah menghantar sebanyak 200,000 USD. Okey. 200 USD untuk 200,000 USD untuk digunakan sepanjang bulan Ramadan di Syria. Dan yang kedua adalah untuk kita melihat sendiri, maknanya kita ingin membina semula masyarakat di Syria melalui projek-projek pembinaan yang telah dan akan kita lakukan di sana. Dan antara yang telah kita lakukan ialah sekolah Aman Palestin di Jarablus. Dan antara sekolah yang terbaik yang berada di Jarablus. So antara aktiviti-aktiviti kita di sana, kita telah mengagihkan bantuan yang berupa kerusi roda, kemudian kita dah berikan wang tunai, pek makanan, kotak makanan, dan juga kit peralatan sekolah di sana. Dan dalam pada masa yang sama, kita sendiri melihat sendiri bagaimana situasi rakyat-rakyat di sana dan juga apa yang boleh kita lakukan untuk jangka masa akan datang. Ya, itu dia kan yang sudah pastinya Ustaz yang berada di sana, Ustaz yang tahu keadaan, situasi. Jadi Ustaz mungkin boleh gambarkan keadaan, mungkin kita nak tahu kisah-kisah, kisah-kisah yang berada di sana kan, mungkin daripada anak kecil, dewasa dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kami agar kami pun merasai sendiri. Ustaz. Sebenarnya terlalu banyak untuk diceritakan di sini. Antara kisah yang saya boleh ceritakan adalah kami telah terjumpa seorang budak bernama Abdul Basit yang berumur 12 tahun dan sepatutnya umur waktu macam ni dia sepatutnya pergi ke sekolah. Tetapi kita lihat dia sedang mengutip sampah. Masya-Allah. Mengutip sampah, dan apabila kita bertanya kenapa tak pergi ke sekolah, dia kata dia terpaksa kutip sampah bukan untuk jual. Kutip sampah ni dia kutip plastik untuk menjadi bahan bakar, kerana sekarang ni adalah peralihan antara musim sejuk dan juga musim bunga. Jadi dia terpaksa kutip sampah-sampah tersebut untuk dipanaskan diri. Dan sebenarnya keadaan tersebut bukan sekadar memilukan, tetapi sebenarnya membahayakan kesihatan, kerana plastik apabila dibakar menjadi satu racun kepada mereka. Dan mereka sepatutnya pergi ke sekolah. Itu yang saya paling risaukan, masa depan dia. Macam mana masa depan kanak-kanak di sana kan? Sepatutnya pergi ke sekolah, tetapi mereka tidak dapat pergi sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah satu yang kami jumpa juga, iaitu Yusuf yang berumur 41 tahun. Dia terpaksa membina perkemahan. Kemah dia di bahu jalan. Dan ini adalah satu keadaan yang terdesak, kerana bila kami bertanya kepada dia kenapa dia buat tepi jalan, kerana dia kata kami terpaksa lari, maknanya kerana dihalau oleh tuan tanah. Maknanya berkali-kali, maknanya situasi terdesak tersebut, dan risiko yang dia hadapi ialah antaranya dia pernah dilanggar kemah tersebut
oleh kereta. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah tak ada keluarga dekat dalam khemah tersebut. Alhamdulillah Allah jaga. Dan yang kedua ialah anak dia ada satu kesan iaitu debu tebal yang telah dihidu oleh anak dia akhirnya mengakibatkan radang paru-paru kepada anak dia. Jadi dua kisah ni adalah satu kisah yang sangat memilukan kerana dia tidak sepatutnya dihadapi oleh seorang manusia normal. Tetapi disebabkan situasi yang berlaku di Syria, iaitu antaranya ialah peperangan dan juga pengangguran yang sangat tinggi dan tahap kemiskinan yang sangat tinggi, jadi mereka terpaksa hadapi semua benda ni. Jadi inilah benda yang sangat-sangat memilukan yang saya lihat. Masya Allah, itu dia kan yang berlaku di Syria depan. Sudah pasti kalau kita melihat sendiri pun kita akan rasa macam sedih, apatah lagi Ustaz yang berada di sana sudah pasti sukar untuk digambarkan melalui kata-kata kan Ustaz kan. Masya Allah, jadi itulah peranan kita sebagai umat Islam untuk membantu saudara kita insya-Allah. Jadi Ustaz, sudah pastinya kalau bila bicara kita mengenai membantu rakyat Palestin, Syria dan juga Yaman, dan kita nampak juga negara kita juga ada yang memerlukan bantuan. Jadi mungkin ramai juga yang mengatakan kenapa nak hantar bantuan dekat luar negara? Kenapa nak hantar bantuan dekat Syria, Yaman dan Palestin, padahal negara kita sendiri pun masih lagi yang memerlukan. Jadi mungkin pandangan Ustaz. Pandangan saya, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kamu. Lihatlah orang yang berada di bawah kamu kerana ia akan menyebabkan kamu tidak meremehkan sedikit pun nikmat Allah SWT dalam hadis muttafaqun alaih. Yang membawa maksud maknanya kita walaupun sesusah-susah kita, sebenarnya kita kena tahu ada lagi orang yang lebih susah daripada kita, iaitu rakyat Palestin, Syria dan juga Yaman. Kerana itulah Aman Palestin fokus kepada Palestin, Syria dan juga Yaman. Dan sebenarnya peluang untuk membantu ini terbuka luas. Tidak kisahlah kita nak bantu di Malaysia ke ataupun di Palestin ke Syria atau Yaman. Cuma kita perlu tahu satu benda, situasi kita jauh tidak sama dengan situasi saudara kita di Syria. Antaranya ialah mereka sekarang dalam keadaan perang. Betul. Bila dalam keadaan perang, ada suami yang meninggal dunia, ada suami yang cedera parah dan akhirnya mereka tidak mampu untuk bekerja. Dan akhirnya isteri menjadi janda dan terpaksa mengambil alih peranan ketua keluarga. Dalam masa yang sama, mereka mempunyai anak yang terlalu ramai. Jadi situasi macam ni menyebabkan mereka terpaksa menjadi pelarian di negara sendiri. Pelarian di negara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kadar pengangguran. Kadar pengangguran di Syria, kalau kami lihat di Azaz sendiri, penduduk purata berkurang dalam 250,000, kadar pengangguran dia adalah 70 ke 80%. Sangat-sangat tinggi. Jadi mereka bukan tidak mahu bekerja, tapi mereka tidak ada peluang pekerjaan. Jadi ini yang sangat merisaukan. Dan yang ketiga ialah harga barang yang melonjak naik. Jadi saya pernah tanya tu, tomato yang bernilai sekilo bernilai RM7 pun tak mampu untuk nak dibeli. Jadi mereka terpaksa mengharap kepada bantuan-bantuan luar. Dan antaranya ialah kalau kita di Malaysia ni kita ada badan-badan berkuasa yang membela, antaranya ialah Jabatan Agama, kita ada zakat dan sebagainya. Tetapi Syria tidak. Tidak ada pihak berkuasa yang membela nasib rakyat mereka sendiri. Jadi mereka terpaksa mengharapkan kepada Turki untuk bantu mereka, mereka terpaksa mengharapkan kepada Malaysia untuk setiap makanan yang mereka makan tu adalah daripada pemberian orang, bukan mereka dapat sendiri. Jadi ini adalah satu fenomena yang sebenarnya tidak tergambar di akal bila saya sendiri pun kalau saya tak pergi saya tidak dapat bayangkan. Sebab media tidak mendedahkan perkara tersebut. Dan akhir sekali yang saya boleh kongsikan ialah Syria sedang menghadapi kemarau yang lebih kurang 3 tahun. Kemarau 3 tahun. Yang menyebabkan hasil tanaman mereka memang sangat-sangat sedikit. Jadi ada mereka yang bekerja. Tetapi dengan kemarau 3 tahun ini, telaga pun kering, akhirnya hasil pendapatan mereka pun sangat-sangat kurang.
itu dia kan gambaran yang sebenarnya kalau kita nak membantu pun kita tak kisahlah membantu di negara mana, di negara Malaysia ataupun di luar, di Palestin dan sebagainya kan. Jadi yang penting niat kita membantu, dan masih banyak Ustaz kata jauh sangat kan sebenarnya kan berbanding dengan negara kita, mereka lebih susah sebenarnya kan, masya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak tanya Ustaz, menerusi kempen Ramadan bersama yang memberikan manfaat kepada rakyat Palestin, Syria dan Yaman, berapa sebenarnya sasaran agihan yang Aman Palestin dan apakah jenis bantuan yang nak diberikan kepada mereka di sana? Okey, sasaran agihan Aman Palestin untuk kempen Ramadan bersama pada kali ini adalah sebanyak 7 juta. 7 juta ringgit Malaysia. Dan antara bantuan yang kita akan berikan ialah antaranya tajaan iftar, yang bernilai RM50 setiap satu, dan akan memberikan manfaat kepada 60,000 keluarga. Dan antara yang lain ialah hadiah raya. Hadiah raya ni antaranya kita akan memberikan duit raya kepada mereka, dan kita akan berikan pakaian-pakaian baru. Dan antara lain ialah duit raya untuk ibu tunggal. Ibu tunggal ni satu kelompok yang sebenarnya kita perlu raikan, kerana mereka adalah golongan yang lemah dan terpaksa menanggung keluarga dia. Dan kita ada pahala 1,000 bulan. Pahala 1,000 bulan ni adalah bantuan yang kita akan berikan adalah berbentuk baik pulih Masjidil Aqsa. Dan antara benda yang kita akan berikan ialah antaranya ialah kemudahan-kemudahan kita akan perbaiki, dan kemudian kita akan membina klinik di sana, dan juga segala pembersihan Masjidil Aqsa. Dan semua itu adalah pada produk pahala 1,000 bulan. Dan yang terakhir ialah tabung Ramadan Karim, di mana dengan tabung Ramadan Karim ini kita akan berikan kotak makanan kepada mereka untuk mereka hidup, dan kotak makanan tersebut boleh digunakan selama 2 minggu. Okey, alhamdulillah kan. Jadi Ustaz ada sebut mengenai pahala 1,000 bulan dan juga ada cabaran sedekah subuh. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bantuan ini, siapa yang memberi manfaat kepada kedua-dua sumbangan ini? Okey, pahala 1,000 bulan adalah satu satu tempoh pada 10 malam terakhir. Di mana 10 malam terakhir ini kita menggalakkan kepada semua rakyat Malaysia untuk sertai kempen ini dengan sumbangan RM50 sehari. Maknanya RM50 sehari bila kita kumpulkan dalam 10 hari akan jadi RM500. Dan yang seperti mana saya sebutkan tadi, kita akan memberikan manfaat kepada para rakyat Palestin yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, yang menjaga Masjidil Aqsa. Itu maknanya kita dapat pahala yang berganda. Bukan sekadar kita berikan bantuan kepada mereka, tetapi kita memberikan bantuan kepada orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Mana kita dah dapat 2 pahala daripada ke situ. Dan kemudian ialah cabaran sedekah subuh, iaitu kita menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyumbang RM10 sehari dalam setiap Ramadan. Maknanya apabila didarabkan dengan 30 hari akan jadi RM300. Jadi ini adalah khusus untuk ibu tunggal. Kita nak taja 7,000 ibu tunggal di sana. Maknanya kita nak berikan duit raya kepada 7,000 ibu tunggal. Jadi itulah manfaat yang kita berikan. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin kepada untuk penonton-penonton nak tahu juga masyarakat di sana, serta nak tahu bagaimana cara terbaik untuk kempen mereka sertai kempen Ramadan bersama ini, dan juga saranan Ustaz kepada penonton-penonton Assalamualaikum pagi ini untuk rebut peluang Ramadan mubarak ini. Okey, untuk sertai kempen Ramadan bersama Aman Palestin ini, para rakyat Malaysia boleh terus kepada laman web jomnyumbang.com. jomnyumbang.com, dan boleh terus memberikan sumbangan melalui di sana, ataupun boleh hubungi nombor telefon 03-892-67019, 03-892-67019, ataupun boleh terus kepada Facebook Aman Palestin, iaitu Aman Palestin AP, ataupun boleh terus kepada Telegram Aman Palestin Berhad. Di sana kita akan bentangkan segala produk-produk dan
cara untuk menyumbang di sana kan. Jadi ayolah sama-sama sertai dan boleh terus kepada laman web dan juga nombor yang tertera. Ya kan, itu dia dah ada di depan kaca TV Ramadan bersama Palestin, Syria dan Yaman. Nombor dah tertera di depan kaca TV. Kan mungkin anda boleh nak membantu bersama sekali. Jadi Ustaz, sekali lagi kata-kata terakhir untuk penonton-penonton. Assalamualaikum, untuk sama-sama kita kejar peluang. Tinggal lagi beberapa, kita dah 8 Ramadan hari ini. Berbaki beberapa hari saja untuk kita rebut peluang ni, Ustaz. Okey, saran saya yang terakhir adalah ayolah sama-sama kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah pada bulan Ramadan, dan betapa pantasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi sedekah pada bulan Ramadan lebih laju daripada angin yang bertiup. Jadi ini adalah peluang yang kita buka kepada semua untuk kita membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Dan ini adalah satu perjuangan kita. Rakyat Malaysia telah lama bersama dengan Aman Palestin membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Jadi ayolah pada kali ini kita memberikan sumbangan yang terbaik. Sumbangan yang terbaik, dan sasaran Aman Palestin pada tahun ini adalah sebanyak 7 juta. Jadi sama-samalah kita menyumbang dan kita memberikan yang terbaik pada bulan Ramadan kali ini. Dan Aman Palestin sentiasa memberikan laporan dan update terkini tentang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita telah memberikan laporan terhadap projek Sekolah Aman Palestin di Jarablus melalui live yang kita lakukan di sana. Ya, kan. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang di bulan Ramadan ini untuk kita rebut peluang berlipat kali ganda, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Ismail Muhammad Jufri. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Insya-Allah kami doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Saban tahun kita melihat kesuraman Ramadan di Palestin, Syria dan Yaman. Mereka diuji dengan kehidupan yang sukar. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan kali ini melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin.